Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Rehat Dulu yang dibawakan khas oleh Reka Digital. Dan ini adalah episod yang kedua, yang mana episod pertama pada minggu lepas saya bawakan ataupun kita bawakan khas seorang tetamu dan juga digital advertiser di Reka Digital, iaitu Kazi Ashraf. Dan itu juga sebenarnya akan menjadi tetamu ataupun menjadi tim podcast kita ataupun panel podcast kita akan datang juga lah sebenarnya. So hari ni saya bawakan khas seorang creative designer ataupun atau lebih tepat creative strategist di Reka Digital, iaitu Tuan Aidil Azhar. Apa khabar Aidil? Sihat? Alhamdulillah, sihat Tuan Syuk. Alright, so hari ni, kalau sebelum ni, masa episod 1 kita ceritakan tentang marketing, digital marketing dan pasal bisnes secara surface. Dan hari ni, bila kita cerita tentang digital marketing, dia tidak lengkap apabila kita tak cerita tentang kreatif di sebalik perkara, di sebalik marketing tu lah. Sebab hari ni kreatif ni adalah satu, orang kata, lubuk emas ataupun satu skill yang sangat mahal diperlukan hari ni. Jadi hari ni Aidil akan ceritalah, sharing tentang kreatif dan apa sebagainya lah. Mungkin kita boleh dapat sesuatu. Okay, jadi Aidil, mungkin boleh cerita sikit latar belakang sikit, mungkin pendengar nak dengar. Terima kasih kepada Tuan Syuk untuk kita bersembang hari ni. Serba sedikit lah apa yang boleh disembangkan. Latar belakang, saya bukanlah orang yang orang kata kalau masuk dalam kelas tu dia paling depan, paling pandai, paling tebal buku, paling tebal kacamatanya, bukanlah. So saya ni orang yang memang daripada sekolah pun kalau akademik tu kurang sikit lah. Okay. So memang daripada kecil tu nampak bias kepada benda-benda macam ni lah, benda-benda yang art, kreatif, benda-benda macam tu lah. Tapi saya waktu sekolah tu ambil prinsip account. Okay. Aliran prinsip account. Kenapa tak ambil kelas Seni. Itulah keajaibannya. Sebab kita masuk kelas prinsip account tapi kita plus seni. Sebab ada sebab dia. Sebab saya tak tahulah ini culture Malaysia ke apa, tapi bila dekat Malaysia ni kalau kos seni ataupun subjek-subjek yang macam kesenian biasanya akan dianggap kelas belakang. Dan biasanya budak-budaknya akan nakal sikit lah. So waktu tu mak saya tak prefer untuk masuk kelas tu. So instead of masuk kelas tu, ambil prinsip account and then tambah add-on subjek seni. Bijak. So korang semua kalau rasa macam tu, boleh lah add-on ni. Betul. Kemudian saya masuk belajar Politeknik Muazzam Shah, diploma reka bentuk grafik, dan sambung juga degree UiTM, sama juga grafik. Betul. Yang samalah. So setakat ni habis sekolah tu memang saya tinggal lah segala-galanya tentang matematik dan segala bangsa itu. Segala bangsa tentang matematik tu ditinggalkan lah. So pergi ke dunia ataupun bangsa yang baru, bangsa kreatif. Betul. Menarik. So maksudnya minat kreatif ni sejak daripada sekolah. Apa punca minat ke? Memang lahir-lahir dah boleh melukis ke? Macam gitulah, lebih kurang. Lahir-lahir boleh melukis Dia tak adalah boleh melukis. Saya ni bukanlah kategori yang pandai sangat melukis. Dan saya pun bukanlah jenis yang minat sangat melukis. Tapi dia boleh. Sebab ada orang dia memang kejap-kejap je melukis, kejap-kejap dia macam isi masa lapang tu melukis. Saya ni kalau isi masa lapang tu tak adalah melukis. Saya suka benda yang hands on. Apa-apa yang menggunakan tangan, menggunakan kreativiti, bertukang saya suka juga. Lukis tu sikit-sikit. Saya lagi suka menggunakan watercolor lah instead of color pencil, sebab dia lagi banyak benda boleh digunakan lah. Sementara ni kamera juga, soft skill lah, guna tangan, buat mock-up, benda-benda macam tu lah yang banyak menggunakan tangan. Sampai sekarang lagi? Masih lagi lebih kurang. So first time sebenarnya saya tak minat, saya personally tak minat watercolor. Sebab dia renyah. Dan watercolor ni sebenarnya untuk orang malas. Oh ya ke? Sebab cepat siap. Kalau guna cara yang betul, dia lagi senang daripada guna color pencil yang ada sikit-sikit tu kan.
Okay, so terima kasih. Itu sebut sedikit. Maksudnya dia daripada kecil dah orang kata nampaklah menunjukkan minat dari segi daripada kreatif. It's good things. Ada pelajar, ada orang, ada adik-adik di luar sana yang daripada kecil dia minat kreatif, tapi sayangnya kerana desakan keliling yang nak dia jadi benda lain, akhirnya dia membesar pun dengan benda lain, tapi akhirnya tak jadi diri dia sendiri. Okay, so okay, so nice. Jadi since dah terlibat, memandangkan Aidil pun dah terlibat dalam kreatif ni sejak lama, daripada kita boleh kata zaman sekolah lagi. Pandangan Aidil lah kan, kreatif ni dia sebenarnya perlukan talent ataupun perlukan bakat ke, ataupun dia sebenarnya pure skill? Dia skill ataupun sebenarnya kedua-dua, ataupun macam mana? Kreatif ni perlukan bakat ataupun boleh diasah. Skill ni benda yang boleh diasah. Bakat ni macam adakah lahir-lahir talented? Dia lahir-lahir talent. Dia tak perlu diajar, tapi dia tahu buat. Skill ni kena belajar dan boleh diajarkan. Pada pendapat saya, untuk bahagian kreatif lah, maksudnya dari segi kreatif ni sebenarnya penyelesaian masalah. So dia menyelesaikan masalah. So sebab tu kadang-kadang kita dengar orang bila buat something macam luar biasa sikit, kau ni kreatif ah. So sebenarnya dia menyelesaikan masalah ni. Contoh, instead of dia guna cawan untuk isi air, dia guna daun. Sebab waktu tu tak ada cawan, dia guna daun. Kau ni kreatif ah. So dia menyelesaikan masalah sebenarnya. So sebenarnya tu basic pada kreatif lah. Orang ni dia menyelesaikan masalah dengan cara yang luar daripada cara orang lain fikir. Dia tak standard. Standard guna cawan. Luar standard sikit guna daun. So kreatif jugalah. So pendapat saya, dia ada orang memang dilahirkan berbakat benda-benda macam ni, tapi dia perlu diasah sebenarnya. So dia kalau sekadar mengharapkan talent tu tapi tak diasah, dia boleh jadi bakat tu tak berguna lah kot. So dia hanyalah sekadar bakat yang ada pada diri dia tapi tak disalurkan pada saluran yang betul. Sebab bakat ni pun dia tak boleh shock sendiri lah. Walaupun dia ada bakat kan, dia pandai macam mana pun, kalau dia pandai dalam dunia dia tapi tak ada manfaat untuk orang lain, tak diasah dan tak diacukan ke jalan yang sepatutnya lah kan. So dia hanya sekadar bakat yang terendam, yang tersimpan lah, yang tak digunakan dengan, tak dimanfaatkan dengan baik. So saya rasa bakat ni perlu diasah lah. Dia bukan, dia walaupun orang tu dilahirkan talented, kalau tak diasah pun dia akan stuck ataupun dia akan stagnan je lah. Berbanding orang yang sentiasa dia tak ada bakat tapi dia asah, dia belajar sepanjang hidup dia, sampailah dia boleh jadi someone yang lebih bermanfaat daripada orang yang talent tu. Pada pendapat saya lah. Menarik. So apa yang nak katakan sebenarnya, kreatif ataupun designer ni lah, kreatif designer. Kita fokus sekarang ni kreatif designer, sebab kreatif, bila kita sebut kreatif, dia ada banyak cabang lah. Kreatif accounting, kreatif designer, kreatif strategist, kreatif whatsoever yang kreatif lah. Yang penting kreatif tu adalah menyelesaikan masalah. Tu key dia yang mahal. Dan it's not about only talent. Dia kreatif ni bukan semata-mata talent, but dia adalah skill yang boleh diajar kan. Boleh diajar dan boleh belajar. Sebab saya setuju betul apa yang Aidil sebut. Sebab sebenarnya bukan kreatif saja, dalam banyak perkara yang kadang-kadang kita rasa macam dia perlukan talent, tapi sebenarnya ia juga sebenarnya melibatkan skill. Contohnya menulis ada orang ingat dia bakat, tapi betul dia bakat satu part, tapi dia juga sebenarnya adalah skill. Alright, Aidil sekarang ni memang dah bergelumang dengan bahan kreatif ataupun kreatif designer lah. Sebab kalau kita sebut kreatif, saya kena betulkan balik. Sebab kalau sebut kreatif ni, secara orang luar mungkin sebahagian orang akan rasa macam kreatif ni terlalu luas. Sebab tu kita ada, di Malaysia kita ada industri kreatif. Industri kreatif ni melibatkan lakonan, nyanyian, layar dan sebagainya lah. Jadi kita sebut spesifik kreatif designer, design ataupun designer lah. Jadi bila Aidil buat design poster ke, design video, editing video, buat video dan sebagainya yang dah bertahun-tahun. So sebenarnya dalam video ataupun dalam buat kreatif design ni, apa elemen ataupun apa perkara yang penting? Apa perkara penting dalam menghasilkan bahan lah, ataupun kreatif
Poster lah. Jadi Poster. biasa kita sebut poster. Poster, okay. Poster dulu. Apa yang saya nak cakap ni mungkin dia umum lah. So benda paling basic, yang ni mungkin saya tak tahulah benda ni, mungkin kalau atas buku dia lain, ataupun atas secara akademik untuk bidang grafik ni mungkin lain. Tapi saya secara kefahaman sendiri, orang yang graphic designer ataupun orang yang nak menghasilkan poster ataupun video lah, apa-apa yang berkaitan dengan kreatif, first kali dia tak boleh shot sendiri sebenarnya. Dia rasa dia designer, so dia rasa buat macam ni cantik. Dia lebih kepada nak memuaskan diri dia berbanding nak menyelesaikan masalah orang. So sebab tu saya kata first kali jangan shot sendiri. Sebab akhirnya kita buat something tu adalah untuk menyelesaikan masalah. Lagi-lagi kalau kita bekerja menguruskan klien lah. So first kali kita kena faham apa yang klien tu nak dulu sebenarnya. Supaya kita boleh deliver dengan baik lah. Bukannya, tapi saya rasa benda ni, mindset ni kebanyakannya adalah kepada fresh graduate ataupun yang masih belajar, yang dia tak masuk lagi industri kan. Saya banyak lama-lama belajar tu, memang saya sendiri pun buat design tu memang kita rasa dah cantik ni, bawa pergi propose kat lecturer campak pijak-pijak je. Tu normal lah. Normal. Kalau untuk saya rasa budak kecil pun sama je. Sebab kita rasa kita dah buat tu cantik dan kita shot sendiri. Padahal kita tak faham apa maksud ataupun apa yang perlu diselesaikan lah sebenarnya. Sebab akhirnya setiap assignment ataupun task yang diberi tu dia ada objektif. Dia bukan untuk shot sendirilah. Itu satulah one of the point. Jangan shot sendiri. Basic kan untuk kreatif. Lepas kita dah jangan shot sendiri tu, kita kena observe lah, maksudnya tahu dari segi objektif bahan yang kita nak buat tu, campaign tu objektif dia apa, kepada siapa audiensnya, sasaran kan, supaya apa yang kita buat tu selari lah dengan apa yang nak disampaikan. Contoh benda basic kadang-kadang kita rasa macam klise pun ada. Contoh kita dapat klien, apa contoh yang senang sikit, kedai makan. Benda paling basic untuk kedai makan ni, nak benda yang menyelerakan lah. So first tadi kalau kita tak shot sendiri, so bila kita tak shot sendiri tu, kita akan buat research dengan lebih lah. Instead of kita guna colour yang kita nak, kita akan buat research apa colour-colour yang sesuai untuk digunakan untuk kedai makan. So antaranya macam warna-warna yang warm, warna merah, dia menaikkan selera. Contoh macam MACD. MACD dia digunakan warna merah untuk naikkan selera. So penting juga untuk kita buat background research sebelum kita nak mulakan design tu. Sebab tu kalau dalam designer pun dia proses sebelum nak buat design tu sebenarnya panjang juga. Dia ada, kita kena first tu kena buat background research lah. Lepas tu kena buat sketching sebelum kita nak produce design tu. Lepas tu susunan macam mana strategi kita nak buat tu. Ada first poster ke, second poster, follow up, teaser ke, start dengan teaser dulu, lepas tu follow up, lepas tu poster campaign dan sebagainya. So strategi tu pun patutnya designer kena tahu jugalah. Perlu ambil tahu benda tu. Maksudnya dia tidaklah semudah macam buka Adobe Photoshop. Sekarang ni biasa design guna apa? Tak semestinya. Kalau dulu kan famous Photoshop. Lama saya belajar memang Adobe Photoshop lah. Adobe Photoshop, Illustrator dan seangkatan dengannya. Adakah sekarang masih dalam keadaan dah ada Canva, CapCut? Sekarang ni memang dah banyak dah sebenarnya alternatif lain selain daripada Adobe. Lagi-lagi sekarang ni AI lagi banyak kan. So sebenarnya benda tu membantu sebenarnya. Dan hatta untuk designer macam saya pun guna juga Canva ni. Cuma masa saya cakap tadi, berdasar kepada customer atau klien apa yang kita jumpa tu lah, dia nak apa. Kalau dia sekadar nak dia perlukan cepat ataupun simple poster yang mencapai objektif, yang tak perlukan heavy design, so Canva kalau dapat capai matlamat tu, so tak ada masalah pun dan tak ada alasan untuk kita tak guna pun benda tu. Cuma biasanya kadang-kadang designer ni dia ada ego dia lah. Dia macam, takkan aku belajar tinggi-tinggi guna Canva je kan. Tapi adalah bagusnya ego tu, sebab kalau kita guna Adobe Illustrator ni, dia pure from scratch. So dia memang tak ada ada je template, tapi dia boleh buat from scratch. Maksudnya dari segi segala basic element, design element tu dia buat sendiri. Dia lagi estetik lah kalau orang kata. Betul. Dia, kelebihan dia yang saya nampak,
dia susah lah nak sama dengan orang lain. Sebab kalau Canva ni kemungkinan tu ada, sebab template kemungkinan untuk sama dengan orang lain. Sebab tu kalau macam dia memerlukan branding yang kuat, so tak prefer guna Canva lah. Sebab kemungkinan dia akan sama dengan orang lain. So kalau untuk basic buat branding company ni, kita nak from scratch. Maksudnya kita ada falsafah company tu sendiri, nak keluarkan design element memang khas untuk company tu. So itu orang panggil corporate identity. Maksudnya kita buat brand company tu, dari segi colour dia, daripada segi visual dia macam mana, penggunaan elemen dia macam mana. So daripada from scratch ni, kita dah sketch, kita nak implement dalam design. So biasanya kita akan guna Adobe Illustrator atau Photoshop lah. Memang from scratch, daripada kosong. Tapi kalau Canva ni dia masih limited sikit. Sorry, dia dah ada template. Tapi tak tahu lah, sekarang mungkin dah boleh buat juga kan. Dia limited dari segi design ke limited dari segi template? Limited dari segi tools nak buat tu. Tools. Sebab kalau dalam Adobe Illustrator ni dia ada pensel dia ada tebal nipis, macam-macam lah, dia banyak detail, banyak option. Menarik. So nak kata saya ni bukan bidang, saya buat Canva pun tak cantik. Canva pun guna Canva pun tak cantik, apatah lagi yang guna kompleks. Tapi satu info yang sangat menarik. Jadi kita yang paling penting, dia paling penting adalah satu, tak shock sendiri itu paling mahal. Yang kedua, mencapai objektif. Basically lah, ID ni ada pengalaman untuk design, kita panggil sebagai creative ads, ataupun dia buat menghasilkan design ataupun video-video yang kegunaan untuk iklan. Satu lagi, ID juga ada pengalaman design poster ataupun video untuk kita panggil macam artis ataupun seni ataupun cantik jadi antara apa beza dua tu? So simple soalan ni, contoh kita ambil satu case video lah. So contoh ada video yang kita panggil macam ada video yang dia buat macam kita nampak macam kenapa macam buruk sangat video. Tapi rupanya video tu yang paling, kalau dari iklan, video tu yang paling converted, yang paling membawa sales yang tinggi. Tapi bila untuk iklan yang sama, audiens yang sama, tapi buat video cantik-cantik, nampak macam mahal, tapi tak perform pun. Itu video cantik lah. Saya tak tahu apa istilah dia. Apa komen dia? Itu nampak lebih kepada macam penggunaan iklan lah yang sekarang ni. Kita fokus on iklan. So video yang cantik, maksudnya cantik bagi saya ni mungkin pakai kamera lah kot, HD, dia ada bokeh belakang, blur. Ya, betul. Tapi satu lagi video ni pakai phone je kot, tapi mesti convert, dan lebih convert lagi daripada video yang tadi tu kan. Yes. So apa beza dia? Ataupun lebih tepat soalan ni lah. Ini dah macam produk lah pula kan. Maksudnya produk hasil. Apa beza artis dengan designer? Berbalik soalan ni. Artis dan designer, ini berdasarkan kefahaman saya lah. Saya bagi contoh, kalau biasa kita pernah pergi museum art, dan kita pakai panggil orang yang lukis art lukisan tu, kita panggil dia artis lah kan. Okay. So yang buat lukisan art macam abstract, kadang campak-campak, itu panggil art lah. Betul. Dibuat oleh artis. So designer ni pula yang buat poster, yang buat mungkin signboard ataupun apa-apa tipografi. So dia sebenarnya dua golongan yang berbeza lah. Apa yang bezakan? Benda yang paling basic yang membezakan orang adalah objektif diorang buat benda tu. Kalau art ni, kalau kita tengok lukisan, contoh Tuan Syukri kan, kita masuk museum, tak tahu dah pernah masuk ke tak kan. Bayangkanlah masuk museum, kita nampak lukisan. Dalam lukisan tu ada sebatang pokok, lepas tu ada orang duduk tepi, lepas tu tepi tu macam conteng-conteng. So apa yang Tuan Syuk akan boleh dapatkan daripada poster tu? Apa yang dilukis? Akan tertanya-tanya, betul. Dia akan timbul soalan. Kalau Tuan Syuk jalan kat tepi jalan pula, nampak iklan, dia tulis diskaun bla bla bla, di mana? So apa yang Tuan Syuk akan fikir? Saya akan fikir macam, ini ada jualan promosi, jualan air daun. So perbezaannya kat situ. Untuk yang pertama tu, untuk lukisan pokok tu dan sebagainya, dia akan menimbulkan persoalan. Dia akan menimbulkan persoalan dan pertanyaan kepada orang yang melihat tu. Tapi dia tak pada designer. Designer ni objektif dalam menyampaikan maklumat. So kalau kita tengok poster tu membuatkan orang tertanya-tanya, berfikir-fikir apa benda ni kan, maksudnya itu bukan pure designer lah, dia lebih kepada artis.
Sebab artis ni lebih kepada nak express perasaan, express emotion, mengkritik, mengkritik social kritik. Social kritik. Sebab tu lukisan-lukisan ni dia lebih kepada, dia tak ada maksud yang spesifik. Mungkin kepada pelukis tu mungkin dia ada, tapi bila orang lain yang melihat, dia akan banyak interpretation lah. Dia akan extract, ada orang pandang ni nampak lain, ada orang pandang ni nampak lain, berbeza-beza, dan dia tak ada isu pun, sebab memang tu objektif dia, sebab dia abstract lukisan. So dia akan menimbulkan persoalan, akan menimbulkan pertanyaan, akan buatkan rasa macam sunyi. Itu art lah pada saya, artis. Tapi pada designer, dia ada objektif, dia nak orang tahu apa yang dia tengah buat. Contoh basic selain daripada yang saya cakap iklan tadi tu, tanda masuk tandas lelaki dan perempuan, itu basic design lah. Kalau orang tengok logo lelaki dengan perempuan tu, orang tanya, ni lelaki ke perempuan? Tu something wrong lah. Okay. So dia, itu benda basic. So designer kena buat information tu sejelas mungkin, dan dia tak boleh nak orang lain interpret lain. Sepatutnya benda tu kena universal lah, supaya maklumat tu sampai dengan jelas. Dan sebab dia sebenarnya communication sebenarnya. Dia sebenarnya dia communicate menggunakan visual. So kalau orang lain kita communicate guna suara kan, ataupun expression dan sebagainya. Tapi kalau designer, dia communicate with visual, menggunakan image ataupun visual lah, apa-apa yang illustration kan, menggambarkan. So itu antara basic lah. Secara short dia, artis ni dia menimbulkan persoalan hasil karya dia, dan designer ni dia menyampaikan maklumat dan menyelesaikan masalah. Maksudnya kalau artis dan juga designer ni, dia ada fokus masing-masing lah kan. Betul, dia ada peranan masing-masing. So kalau judgemental punya idea, macam artis ni menambahkan. Apa pendapat Tuan Syuk sebelum saya explain ni? Artis ni orang yang macam mana ni? Designer ni orang macam mana? Istilah artis tu sendiri, kalau saya lah kan, saya dibesarkan artis ni adalah penyanyi. Jadi bila sebut artis tu, dia rasa macam janggal, awkward sikit lah. Artis ataupun dia sama ada penyanyi ataupun pelakon, ada dua ni. So selain daripada tu, saya akan rasa macam artis, walaupun secara mafhum dia kita faham lah, artis tu someone yang boleh express dia seni lah. Betul juga penyanyi tu. Dia part of it. Betul. So dia macam sama juga macam bila orang kata adakah iklan tu marketing? Betul, iklan tu marketing, but part of marketing. Dia not lah, dia bukanlah suatu kita kata iklan tu equal to marketing sebiji. Macam Tuan Kazik sebut, marketing ni seluas, iklan tu sebahagian daripada marketing. So sama juga artis, penyanyi, pelakon, betul dia artis, tapi dia part of it. Tapi sebelum ni saya faham, mungkin saya ataupun mungkin sebahagian lah, segelintir daripada sama wavelength dengan saya. Artis ni adalah mereka yang terlibat dengan seni lakonan ataupun industri hiburan lah, nyanyian. Bila Aidil sebut tentang artis ni orang yang design, so designer ni of course lah kita faham dia design poster, design. Cuma bila Aidil kata designer ni dia menyampaikan maklumat, dia design, menyampaikan maklumat melalui visual ataupun mungkin audio visual juga. So itu lebih tepat lah. So menarik untuk kita cerita pasal designer, creative designer. So kita pergi ke satu topik lain, yang topik ni mungkin ada orang minat juga, iaitu fotografi. Sekarang ni dia lah zaman TikTok ni, semua orang nak jadi. Kalau sebelum ni Instagram, orang minat jadi fotografer, guna ambil gambar, lepas tu edit dan sebagainya. Sekarang dah TikTok, orang bukan setakat fotografer, orang go to another level, videographer, but with filter lah, full of filter, macam-macam filter. Tapi tak apalah, itu satu part. Cuma bila kita sebut tentang fotografi ataupun nak ambil gambar, saya sendiri, to be honest, saya suka ambil gambar orang, tapi saya tak suka ambil gambar sendiri. Sebab apa? Sebab saya tak confidence. Saya ambil gambar sendiri, saya tak confident gambar ni okey ke tidak. Even orang ambil gambar saya pun saya tak confident gambar ni okey ke tidak. Jadi ideal kalau untuk pendengar kita di luar sana yang nak ambil gambar, sebenarnya apa yang penting, perkara yang penting masa ambil gambar ni sebenarnya? Okay, boleh share sikit? Saya share part mungkin fotografer yang beginner lah kot. Beginner lah, newbie lah, yang basic kan.
So ambil gambar ni, satu benda kita kena faham, ambil gambar ni sebenarnya dia hanyalah pantulan cahaya. Kalau kat secara basic dia lah. Sebab kamera ni dia meresap apa yang dipantulkan cahaya kepada objek tu. Kita ambil gambar cawan kan. Cawan ni nampak sebab dia berada di kawasan yang bercahaya. So dia pantul masuk kat sensor kamera gitu tu, so nampaklah gambar. Tu cara basic dia lah. Elemen pertama yang kita kena ambil penting pertama lah dari segi pencahayaan lah. Sebab tu biasa kalau kita ambil gambar, sini cahaya cantik sikit ni, sini nanti kan ambil light lah apa. So dia memang benda tu orang secara subconscious pun orang dah tahu dah. Cuma kalau kita betul-betul faham, cahaya is the basic lah. Sebab sensor tu dia detect cahaya. Okay, sesuai lah dengan sebenarnya definisi dia. Betul. The reflection of light. Yes. Jadi light tu nombor satu lah. Betul. Bagi saya lah pendapat saya. Sebab kamera ni walaupun kita beli cantik mana, tapi kalau yang mahal betul tu mungkin special lah kan. Tapi basic dia memang kena ada cahaya. Kalau kamera tak berapa mahal pun, tapi lighting kita A, dia memang akan jadi cantik lah. Itu tips tu, antara tips yang penting lah. So tak perlu pun kalau tak ada kamera mahal tak apa, boleh invest dulu kat cahaya. Benda paling basic kalau tak ada lighting, cahaya matahari lah. Cuma cahaya matahari tak boleh nak adjust lah. So lighting lah, lighting the first important one off. Antara lain composition tu apa? Composition ni kat mana kita nak letak subjek lah. Sebab biasa kita ambil gambar ni, untuk beginner biasanya kita akan letak subjek. Maksudnya kita akan ambil something lah, bukannya tiba-tiba ambil gambar random tak ada apa-apa kan. So kita ada macam ada subjek yang kita nak fokuskan. Objek, subjek. So dalam gambar ni, kalau biasa kita ambil gambar orang, so akan ada objek yang kita nak letak dalam frame. So benda basic yang kita boleh gunakan dalam kamera ni, biasanya dalam kamera kita ada macam grid, petak, ada line-line tu kan. So function tu bukannya saya saja buat tu. Bukan untuk sekadar nak nampak style ke apa, memang dia ada objektif dia lah. So benda tu orang panggil sebagai rule of third. Rule of third. So basic dia, kita boleh gunakan titik-titik intercept tu untuk kita letakkan kita punya subjek. Sama ada dekat tengah boleh, kat tepi boleh. So tu antara, itu panggil guideline lah untuk kita letak sebagai panduan kat mana kita nak letak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok gambar, kalau macam landscape kan, kita tengok subjek tu macam sangat ke tepi, tapi gambar tu dapat balance. So antara yang membuatkan gambar tu dapat balance dan just nice adalah sebab dia letakkan pada titik tu lah, titik-titik rule of third tu. So tu ada banyak lah sebenarnya untuk composition ni. Dia ada golden ratio, dia ada nama-nama tu banyak lah tak ingat. So simetri apa semua tu part. Simetri, part of. So dia boleh guna juga grid tu. So dalam keadaan sekarang kita ada contohlah pengguna iPhone, dia ada petak-petak tu kan. So itu pun function ke lah. Betul. Cuma kalau kita tak tahu, kita tak gunakan lah. So biasanya orang akan off je. Kalau saya akan on lah benda tu, untuk saya letak point-point tu. Dia sebab kadang benda tu tak perlu ikut follow pun. Cuma yang penting kita belajar nak guna. And then kalau kita nak break the rule, baru boleh. Kita kena belajar dulu lah guna, barulah kita boleh break the rule dengan keadaan kita tahu kenapa kita langgar. Contoh paling basic, kalau kita tengok filem, biasanya dia akan buat landscape macam panjang, dan dia letak kepala orang sebelah je, maksudnya berat sebelah. So orang tu biasanya akan pandang tempat ruang yang kosong tu kan? Biasanya itu basic lah. Tapi kalau kita nak break the rule, kita nak orang tu pandang belakang, bukan pandang ruang yang kosong. Tak pandang ruang kosong, tapi pandang belakang. Kalau dia tahu kenapa dia buat, dan dia memang nak break the rule, maksudnya ada sebab lah. Dia bukan saja, bukannya dia tak tahu dia main buat, dia tak. Dia buat tu memang sebab dia nak bagi audience yang tengok tu rasa something. Mungkin rasa macam kenapa? Misteri, rasa macam ada benda ke kat belakang ni kan, ataupun buatkan orang tu rasa macam terhad pemandangan dia. So dia, benda-benda tu ada sebab. Tapi sebelum kita nak break the rule tu, kita kena belajar dulu rule dia apa. Sebab kena faham dulu lah kenapa dia dicipta. Dan kalau nak break tu, kena break dengan cara yang betul. Bukannya kita main tibai, tak faham apa-apa, terus buat kan. Okay. Before you break the rule, you must learn the rule. Understand the rule, and then you break the rule. Sebab tu tak pelik lah bila wujud kata-kata rules are meant to be broken.
Tapi bukan untuk semua benda lah. Okey, kan untuk semua benda lah. So pendengar semua, kita boleh belajar, kita boleh tahu satu part dalam dunia fotografi ni. Sebab dia at the end of the day dia akan ada kait juga lah dengan, dia ada kaitan juga dengan designer. So kita pun dah hujung untuk podcast kita pada hari ini.